Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara Semenanjung Malaysia, Bukit Mentajam. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor buat masa ini. Dan selamat menyertai program saya. Dan kali ini saya khusus ingin berkongsi dengan kalian tentang format bahasa Melayu kertas 3 dan kod peperiksaan 1103. Dan sekarang saya sudah sampai ke kertas 3. Jadi seperti kalian sedia maklum, mulai tahun 2021 format bahasa Melayu, bahasa Inggris telah bertukar. Dan kita harus menduduki 4 kertas, yaitu penulisan, kemahiran membaca ataupun pemahaman, kemahiran bertutur kertas 3, dan kemahiran mendengar kertas 4. Jadi setiap kertas 25%, jadi kesemuanya 100%. Jadi ini format baru. Dan hari ini, sekarang saya ingin berkongsi dengan kalian. Apakah keperluan kertas 3? Apakah yang harus kita membuat semasa menduduki peperiksaan kertas 3 lisan, kemahiran bertutur? Berapakah markah yang diperuntukkan dan berapa banyak masa yang diperuntukkan? So untuk kertas 3 yaitu bahagian pertuturan, ia mempunyai 2 bahagian, bahagian A, bahagian B. Bahagian A ialah persembahan secara individu perseorangan. Bahagian B, kumpulan. Jadi untuk kertas 3 kamu diberi 70 markah penuh. Dan masa yang diperuntukkan ialah di antara 15 dan 20 minit. Dari 15 minit hinggalah ke maksimum 20 minit. Habislah satu peperiksaan. Dan markah penuh 70 markah. Di sini kita boleh melihat. Lihatlah kalian. Bahagian A, individu. Untuk bahagian A, individu, kamu diberi 1 petikan. Biasanya petikan dan rangsangan. Mungkin secara gambar raja atau gambar. Dan kamu harus membaca dulu. Lepas itu, pentaksir kamu akan bersoal jawab dengan pentaksir. Jadi pentaksir akan bertanya kamu soalan berasaskan petikan yang kamu ada di tangan, yang telah kamu membaca tadi. Berasaskan rangsangan. Biasanya rangsangan petikan dia ada berkaitan. Jadi dia akan bertanya kamu soalan seperti bertanya soalan dalam bentuk pemahaman secara penulisan. Tapi kali ini secara lisan. Jadi soalan yang ditanya tidak begitu terus, artinya kita terus cari jawapan dan menjawab. Ya, dia akan bertanya kamu soalan lebih miring kepada kebat, yaitu secara terbuka pendapat kamu. Tetapi soalan yang ditanya berasaskan petikan pendapat kamu, kesan-kesan atau faktor-faktor ataupun mungkin cara-cara menyelesaikan, contoh-contoh begitulah. Tetapi berkenaan dengan apa yang telah kamu membaca. Jadi jangan kamu fikir bulat-bulat ambil dari petikan dan jawab. Nah, kalau begitu pun tidak mencabar, ya. Jadi sebab apa? 40 markah. Jadi kita mesti fikir, wah, bagaimana saya boleh mendapat 40 markah ini? Bukan setakat mencari jawapan dan jawab. Kita harus mempersembahkan
kita harus menyampaikan pendapat kita, menganalisa, menghuraikan. Saya rasa begitulah, ya. Dan bahagian B. Bahagian B tadi saya sudah sebutkan bersoal dengan petasir 40 markah 3 hingga 5 menit lah kamu perseorangan individu. Dan untuk bahagian B, kamu diberi satu tajuk daripada 8 tema umum. Tema biasanya apa? Alam sekeliling, kesihatan, pendidikan, masyarakat. Begitulah tema tajuk besar. Biasanya mengelilingi ini semua. Alam persekitaran, kesihatan, pendidikan, masyarakat, media massa, begitulah. Kamu diberi satu tajuk untuk 4 atau 5 orang calon dalam setiap kumpulan. Jadi kamu dikehendaki untuk membuat perbincangan tentang tajuk yang diberi oleh pentaksir. Jadi kamu bincang sahajalah. Kamu boleh cakap tentang sebabnya perkara itu, tajuk itu, topik itu. Beri contoh, beri kesannya, beri sebab ia mengapa ia berlaku, apakah kesan, begitu. Dan atau apakah faktor-faktor. Okey? Jadi tentang individu dan kumpulan. Bagaimana kita harus menyampaikan ujian bertutur ini, kemahiran ini. Kamu mesti menggunakan ayat yang lengkap. Jangan gunakan point, pendek-pendek, point begitu, tidak. Ataupun ayat yang tidak lengkap, tidak. Okey? Dan cara menjawab, waktu soalan diberi, kamu ambil sebahagian daripada soalan. Maksud saya jawapan dari soalan yang diberi. Contohnya, apakah faktor-faktor sesuatu berlaku, faktor-faktor pencemaran alam berlaku. Jawapan kamu mula dari faktor-faktor dan jangan lupa cakap pencemaran alam, barulah sampaikan jawapan sendiri. Okey, itu maksudnya. Dan ayat kamu, setiap ayat yang kamu bertutur itu haruslah seperti tadi saya sebut, lengkap. Tak boleh point, tak boleh ayat yang tidak lengkap, dan gramatis. Maksudnya mempunyai nahu yang betul. Dan untuk kumpulan semua orang, 4 atau 5 orang sedang berbincang tentang satu topik. Jadi kita bayangkan seperti menulis karangan begitu. Jadi orang yang bermula itu sama juga, petik dari soalan, kemudian tambah dengan jawaban sendiri. Dan satu cara yang baik untuk orang yang bermula, bolehlah beri sedikit pengenalan. Contohnya pencemaran alam. Kamu boleh buat analisa, menganalis apakah pencemaran alam, apakah bentuk-bentuk pencemaran, dan apakah faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian senang. Asal kamu sudah lancarkan topik perbincangan, orang yang lain boleh sambung. Okey? Mungkin orang yang kata, pada pendapat saya mula begitu. Atau saya bersetuju dengan pendapat kamu. Kemudian kamu sambung. Jadi, setiap orang pastikan dalam perbincangan, topik itu, contohnya kita cakap satu isi, satu hujah. Hujah itu kamu boleh beri hujah dulu, beri sebabnya, mengapa. Lepas itu beri contoh. Lepas itu kamu boleh cadangkan, kamu boleh beri kesan, dan kamu boleh buat satu kesimpulan pendek, kesimpulan ringkas tentang semuanya. Jadi senang. Hujah sebabnya berlaku, beri contoh, beri efeknya atau kesannya, berilah cadangan, dan buatlah kesimpulan yang kecil. Okey, jadi setiap orang bercakap-cakap begitu. Jadi mungkin saya hanya cakap hujah yang penting. Saya terus memberi sebabnya. Mungkin orang yang lain boleh sambung
saya bersetuju dengan pendapat kamu. Dia boleh cakap kesan, lagi satu orang boleh beri cadangan, begitu. Jadi kita pastikan dia sangat lancar, sangat licin. Setiap orang menyumbang supaya pertuturan dalam perbincangan itu akan menjadi sangat aktif, sangat penuh dengan pertuturan cadangan, isi-isi penting. Walaupun cakap saya bersetuju dengan kamu tanpa memberi apa-apa, mungkin saya sudah cakap, jadi orang yang lain cakap saya tidak mau suasana diam, tiba-tiba senyap semua. Jadi saya cakap saya bersetuju dengan kamu. Memberi orang lain, oh ya saya juga bersetuju, ini adalah kerana orang lain sambung. Jadi sini cakap kesan, sini cakap faktor, sini cakap cadangan, sini memberi sebab, dan ada orang yang memberi hujah. Jadi dia akan sangat real, semua orang masing-masing menyumbang. Dan ingat, beri hujah yang positif, beri hujah yang rasional, beri hujah yang logik, okey? Dan jangan meremehkan orang lain, mengejek, memberi komen-komen yang kita cakap personal. Jangan serang orang lain secara personal, itu tidak betul. Okey? Kita semua berhak untuk pendapat sendiri. Jadi saya ada hak untuk tidak bersetuju dengan kamu. Waktu saya tidak bersetuju, saya boleh cakap begitu. Maaf, saya tidak bersetuju dengan pendapat kamu. Ini adalah kerana, cakaplah sendiri, pendapat sendiri. Ya. Dan kamu dengar, kamu tidak seharusnya berasa marah. Kenapa kamu tidak setuju dengan saya? Tidak. Setiap orang mempunyai hak untuk memikirkan, untuk memegang kepada pendapat sendiri. Dan kita mesti berhemah, kita mesti bersopan. Sewaktu orang sedang memberi komen atau sedang berbincang, janganlah kita cakap apa? Jangan kita memotong kata-kata orang lain. Itu sangat tidak berhemah, tidak bersopan. Biar mereka cakap. Dan jawapan kita setuju atau tidak mesti rasional dan mesti mempunyai sebab-sebab yang munasabah, ya. Dan jangan mengejek orang lain, sama ada menyokong atau tidak menyokong. Jangan menyampuk. Waktu orang bercakap, biar dia bercakap habis. Walaupun kita tiba-tiba ada buah fikiran, kita rasa mesti cakap, ya tunggu giliran. Dan jangan kita memeluk perbincangan. Maksudnya saya seorang cakap bertutur saja orang tanpa mempedulikan orang lain. Tidak. Kita mesti beri peluang kepada setiap orang untuk bertutur. Ya, waktu kita sudah cakap habis, kita tunggu orang lain untuk bertutur. Beri peluang kepada semua. Dan semua orang masing-masing mesti menyumbang supaya perbualan itu, perbincangan itu akan menjadi sangat aktif, sangat fasih, sangat lancar, sangat aktif. Okey, jadi begitu sahajalah hari ini sesi saya tentang SPM Bahasa Melayu kertas 3, ya. Jadi kemahiran bertutur ini mengelilingi ini semua. Kita mesti memahami tajuk, membuat analisa, kita mesti pandai menilai. Contohnya kita mesti melihat topik itu seperti seorang kita panggil apa? Hakim, begitu, menghakimi. Itu dipanggil menilai. Dan kita mesti mengaplikasi. Mengaplikasi maksudnya penggunaan topik ataupun perkataan-perkataan yang kita mengemukakan. Okey, so apply, ya, untuk mengaplikasikan. Okey, mengaplikasi. Jadi setakat ini sahaja. Okey, sehingga kita berjumpa di video yang lain di mana saya akan berbincang, saya akan berkongsi dengan kalian tentang kemahiran mendengar dan apakah keperluannya. So jangan lupa kamu harus
membuat persembahan secara individu dan kumpulan. Jadi 15 menit hingga 20 menit dan markah penuh 70 markah. Setakat ini sahaja. Jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa, selamat tinggal.